Pertama sekali, boleh Puan perkenalkan nama dan jawatan? Nama saya Christine Lee Mei Chin, penerbit Majalah 3 TV3. Pertama sekali, apa perasaan Puan bila datang ke sekolah kami dan sebelum datang ke sekolah kami? Okey, sebelum datang tu, biasanya kita ada satu pemikiran yang bila sekolah di luar dari bandar, kita akan rasa sekolah tu akan ada masalah untuk tidak cukup kemudahan, dan bila kita sampai tu, kita tak sangka lah sekolah ni mengagumkan sebab dia lengkap dengan teknologi-teknologi tinggi untuk pembelajaran pelajar macam tu. Terima kasih Puan. Boleh tak Puan kongsikan pengalaman hebat Puan semasa menjalankan tugas? Antara pengalaman yang saya tak boleh lupakan sepanjang buat Majalah 3 ni adalah ada satu tu berhadapan dengan buaya yang sepanjang dalam 16 kaki. Walaupun dia ada penjaga dia, tapi bila saya dikendaki untuk duduk di atas buaya tu, kita pun memang takut jugalah. Dah memang kata dah namanya buaya kan. Tapi akhirnya keadaan tu orang kata dalam keadaan terkawal lah. Yang kali kedua adalah masa tu di Pulau Pinang, di bahagian Komuter. Saya dikendaki untuk buat liputan cara bangunan itu diselenggara. So perlulah buat naik gondola yang memang tergantung di luar bangunan tu. Tinggi memang tinggilah orang cakap kan. Tapi memang gondola tu pun bergoyang. So kita tak tahu bila-bila masa dia boleh jatuh macam tu. Tapi semua pun bersyukurlah keadaan semua terkawal. Kemudian yang paling terkesan adalah tahun ni kita buat liputan di hospital yang menempatkan pesakit-pesakit yang positif COVID-19 lah. Kita orang kira antara media pertama yang dibenarkan betul-betul masuk ke dalam ward emergency tu semua. Memang kita, kru semua kita memang orang kata tipulah kalau tak takut. Tapi disebabkan frontliner dekat hospital tu, dia bagi keyakinan, dia cakap keselamatan semua dia kata akan dijaga semua. Dia orang pun kita tengok dia orang pun bekerja dengan keadaan yang tenang. So kita akhirnya berjaya buat liputan dengan baiklah. Macam tu. Okay, terima kasih Puan. Bagaimana Puan dapat mengawal emosi dan menjalankan tugas dengan baik? Okey, bila di bidang media ni, dia memang mula-mula kita mencubur diri dalam bahagian ni, kita agak susah nak kawal emosi. Tapi lama-kelamaan dia bergantung kepada pengalaman. Bila pengalaman tu kita makin banyak, dia macam satu universiti lah. So bila dah banyak tu, kita perlahan-lahan kita akan dapat kontrol perasaan kita, baik sedih, gembira atau marah di satu-satu liputan yang kita buat tu lah. Okay, terima kasih Puan. Jadi apakah kriteria atau kelayakan yang diperlukan dalam menjadi wartawan? Okey, saya rasa umum tahu kalau yang asasnya adalah kita perlu ada diploma, ijazah di bahagian komunikasi, bahagian kewartawanan, bahagian penyiaran. Tapi kalau bagi yang hanya penampilan di bahagian pembaca berita atau pengacara, kadang-kadang diorang ni datang daripada latar belakang yang lain. Sebab mereka hanya perlu orang kata buat mengacara, membaca saja. Kalau yang bahagian kami ni, banyaknya memang kena melalui peringkat ambil diploma, ijazah tu semualah. Okay, terima kasih Puan. Boleh tak Puan berikan kata-kata semangat untuk kami yang masih muda dalam bidang ni? Okey, bidang ni kena betul-betul minat. Lepas tu dia kena berani. Sebabnya berani tu kita setiap kali kita buat liputan,
kita akan berhadapan dengan situasi yang berlainan. Kita akan sentiasa belajar sesuatu yang baru. So, kena sentiasa bersedia. Macam itulah. Okey, terima kasih Puan. Sebelum Puan melangkah kaki keluar dari studio ini, sudikah Puan berkongsi pengalaman Tuan sebagai budak sekolah? Okey. Kalau kata berbalik kepada nostalgia masa belajar, saya ni bukanlah pelajar yang cemerlang. Saya ni hanya pelajar yang sederhana. Tetapi orang kata macam mana akademik itu adalah asas untuk kita buat apa-apa perkara pun. Tapi saya setuju dengan cara pembelajaran sekarang. Macam adik sendiri diberi kemahiran macam ni. Dulu kami tidak berpeluang. Kalau dahulu kami ada peluang macam ni, mungkin kita akan jadi orang kata lebih bagus macam tu. So macam mana pun belajar tu tak boleh ditinggalkan lah, akademik. Macam tu. Okey, terima kasih Puan. Hati-hati perjalanan, semoga selamat pulang ke Malaysia. Sama, terima kasih.